Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Hantu Hunters yang terdiri pada dua orang ahli. Saya Muhammad Nur Hafizi bin Cik Abdullah, nombor matrik 268465. Yang ini sahabat saya Muhammad Samsul Izani bin Samsudin, nombor matrik 268496. Kami ingin membentangkan berkaitan dengan tugasan kumpulan BJMQ 3013 pengurusan kualiti berkenaan dengan TQM, Total Quality Management. Tajuk yang kami pilih ialah pengurusan kualiti lembaga tabung haji Al-Ustaz Kedah. Terima kasih juga kami ingin sampaikan kepada pensyarah untuk subjek pengurusan kualiti ini, iaitu Dr. Siti Zakiah binti Abu Bakar. Okay, saya mulakan dengan pengenalan dulu ya. Lembaga Tabung Haji Al-Ustaz Kedah merupakan sebuah institusi Islam yang mempunyai peranan penting khususnya bagi umat Islam. Seperti mana yang kita tahu, tabung haji ini dia uruskan berkenaan dengan hal berkaitan dengan umat Islam lah, untuk mengerjakan haji. Okey, dia tabung haji ini ditubuhkan, lembaga tabung haji ini khususnya untuk umat Islam yang nak menguruskan ibadah haji. Mereka ni menguruskan secara sistematik daripada segi pengurusan untuk jemaah haji di seluruh negara secara menyeluruh dan sistematik, bermula daripada pengurusan simpanan halal, mula dengan simpanan, aktiviti perniagaan bagi memberi nilai tambah kepada deposit mereka. Di samping simpanan tu juga dia ada, bila kita simpan kat tabung haji seperti mana kita tahu, dia ada dia punya macam interest ataupun hibah yang kita akan terima nanti. Dia akan umum tiap-tiap term seperti mana yang kita tahu tu. Okey, next. Okey, yang nombor dua ni penjelasan mengenai konsep PDCA dan peningkatan projek. PDCA ni, maksud PDCA ni ialah Plan, Do, Check and Act. Plan, kita buat, kita check, lepas tu kita bertindak, act. Ialah kaedah pengurusan 4 langkah berulang yang digunakan dalam perniagaan untuk kawalan dan penambahbaikan berterusan proses dan produk. Ia juga dikenali sebagai kitaran Deming. Pendekatan ini juga mencapai keseimbangan antara sistem dan aspek tingkah laku pengurusan. Ia juga menganggap pengurusan kesihatan dan keselamatan sebagai sebahagian daripada pengurusan yang baik secara amnya, bukan sebagai sistem yang berdiri sendiri. Next. Okey, plan. Kita tengok tentang plan dulu. Plan ni, apa yang dimaksudkan plan tu adalah masalah yang perlu ditangani, mengumpul data yang berkaitan dan memastikan punca masalah. Yang kedua, do. Apa dia do? Do tu buat pembangunan dan melaksanakan penyelesaian, memutuskan sesuatu ukuran untuk mengukur keberkesanannya. Yang ketiga tu check, mengesahkan keputusan melalui perbandingan data sebelum dan selepas. Okay. Yang keempat, act, mendokumenkan keputusan, memaklumkan kepada orang lain tentang perubahan proses dan membuat pengesyuran untuk masalah itu ditangani dalam kitaran PDCA seterusnya. Yang ketiga, masalah pengenalan. Kita tengok masalah pengenalan. Okey, masalah dia tu responsif. Perkhidmatan pelanggan harus bertindak balas dengan cepat, segera, pantas, segera, serta merta. Tangibles. Kalau saya salah tolong betulkan. Kebanyakan pelanggan tabung haji adalah orang-orang di usia emas. Jadi mereka tidak begitu faham tentang cara menggunakan mesin nombor giliran yang mempunyai banyak pilihan. Biasalah ni kita pergi dekat bank pun ada. Kadang-kadang tu orang yang usia dia tu warga emas tu lebih pada 60 tahun tu kita ada masalah. Macam saya sendiri pun ada. Macam saya punya ayah pun kadang-kadang untuk urusan bank dan tabung haji ni dia tak apa-apa familiar kan, sebab kita bagi usia macam saya ni, kita familiar dengan benda-benda ni. Untuk orang tua tu dia ada masalah. So ni menjadi satu masalah lah di tabung haji pun. Okay. Next.
Okey, masalah definisi. Okey, masalah definisi ini adalah Parasuraman et al. 1988 mendefinisikan kualiti perkhidmatan sebagai pertimbangan atau sikap global yang berkaitan dengan kecemerlangan atau keunggulan keseluruhan perkhidmatan, dan mereka mengkonseptualisasikan penilaian pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan dengan keseluruhan menggunakan pakai model penolakan Oliver 1980 sebagai jurang antara jangkaan dan persepsi, tahap persepsi perkhidmatan. Okey, banyak kan kita guna model itulah yang tadi tu, Oliver tu 1980. Okey, yang kelima tu sasaran tetapan. Apa dia sasaran tetapan? Okey, pertama sekali, terbitan yang dikeluarkan daripada kajian yang telah dibuat terhadap lembaga tabung haji itu adalah mengenai kemudahan yang ketara, responsiveness yang telah keluar, dan salah satu penetapan sasarannya mesti dijaga dan penyelesaian masalah ini responsif adalah kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberi perkhidmatan segera. Itu sasaran dia. Okey, yang keenam ni kita cakap sikit tentang analisis punca masalah. Kita boleh tengok rajah tulang ikan ni, sebab dan akibat dia. Pengurusan, proses, pelanggan, kaki tangan. Kita tengok pengurusan dia ada apa. Dia tidak membangunkan penyelesaian aduan. Kadang-kadang tu macam jabatan ni, ada dia pun tak urus keaduan tu dengan baik. Macam tadi masalah nombor giliran warga emas kan. Patut apa dia kena selesaikan. Kalau ada masalah macam tu, kita kena letakkan seorang pegawai di situ supaya untuk menyelesaikan masalah. Kadang kita nak pilih nombor giliran tu pun apa perkhidmatan yang kita nak. Kita pergi tu kan, kita ada masalah. Kadang-kadang perkhidmatan kaunter ni selalunya ada masalah lah. Daripada segi proses pula, penganggihan beban kerja yang tidak sekadar, tidak menangkap maklumat permintaan setiap hari. Untuk pelanggan pula, pelanggan kurang responsif, menunggu untuk membalas atau panggilan atau email. Kadang-kadang tu biasalah, ada duk telefon, hantar mesej. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Kita sebagai pelanggan ni kadang-kadang kita urusan kita banyak. Kita bukan pelanggan tabung haji je, kita pun ada kerja lain. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita kurang nak responsif. Itu pun ada satu sebab dan masalah. Yang ketiga tu kaki tangan. Tiada pekerja berpasukan, penat dan letih, kurang masa rehat, bilangan kaki tangan tidak mencukupi. Ini biasalah di mana-mana pejabat, jabatan ke apa ke, macam saya sendiri pun di tempat jabat pun memang kita kekurangan. Kadang-kadang tu kita atur kerja tu kita terpaksa sesuaikan dengan keadaan semasa. Dengan arahan pentadbiran lagi kan, kita kena fair and square lah benda ni. Okey, apa next? Okey. Rajah ikan juga satu lagi, kita tengok rajah 2 ni, pelanggan kekurangan maklumat tentang cara menggunakan perkhidmatan digital. Perkhidmatan digital ni untuk golongan yang selain pada warga emas, saya ingat tak ada masalah. Warga emas pun ada yang advance berkenaan dengan perkhidmatan digital ni. Cuma majoritinya saya jangkakan memang mereka tu tak familiar lah dengan perkhidmatan digital. Kita tengok kaedah dia. Kekurangan maklumat tentang prosedur cara menggunakannya. Contoh, apa bukan kata tabung haji, apa KWSP sekalipun kita nak keluar nyata tu kan, memang proses dia tu rumit. Walaupun ada tata cara tu, mereka pun KWSP pun saya tengok mereka letakkan seorang pegawai untuk bantu untuk mengendalikan apa kita nak guna mesin tu. Yang kedua, mesin tiada garis panduan. Kadang-kadang di mesin tu macam kita ATM sekalipun, macam orang yang tak biasa guna tu, kalau pergi ATM tu dia tak tahu. Walaupun bila kita jolok kad tu, dia abang okey masukkan pin semua. Cuma di tepi sebelum kita guna mesin kita tak tahu nak study tentang mana. Okey, pelanggan. Di pelanggan ni, pelanggan kekurangan maklumat tentang cara, berumur 50 tahun. Memanglah berumur 50 tahun ke atas ni memang dia pendedahan dia kurang. Kadang-kadang macam duduk di kampung, pendedahan dia tak sama macam duduk di bandar. Di bandar ni kita lebih keterbukaan kita tu lebih. Okey, yang ketiga tu kaki tangan. Kaki tangan ni biasalah kerja banyak penat dan letih, bilangan kaki tangan tidak mencukupi, itu isu yang sama. Okey, next. 7 ni kita cerita pasal analisis membuat keputusan.
Saya nak serahkan pembincangan ini kepada kawan saya, Muhammad Samsul, untuk teruskan. Untuk nombor 7, analisis membuat keputusan. Untuk ni kita boleh tengok rajah yang berkaitan. Jadi melalui gambar rajah ni kita boleh katakan Lembaga Tabung Haji Alustar Kedah perlu riset semula perkhidmatan mesin yang hanya menyediakan satu pilihan bagi memudahkan pelanggan-pelanggannya mengambil nombor giliran untuk mendapatkan perkhidmatan mereka. Langkah yang lain juga, organisasi perlu menyediakan satu kaunter untuk golongan yang berumur 50 atau 60 ke atas bagi memudahkan cara mereka berurusan dengan lebih efisien lah. Okay, untuk seterusnya pula, yang ni pun dah termasuk dalam tadi. Dicadangkan pelan tindakan yang mula-mula menampai kad Manila di papan tulis dengan beberapa maklumat di dalamnya untuk memenuhi kemudahan yang tidak ketara, seperti bagi maklumat-maklumat yang orang pelanggan yang yang jarang hadir untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail. Jadi siapakah yang akan memikul tanggungjawab untuk semua masalah-masalah ni adalah semua kaki tangan yang bekerja di Lembaga Tabung Haji Alustar Kedah. Yang ketiga, pelan tindakan yang perlu. Jadi pihak atasan dengan kaki tangan harus mempunyai pelan tindakan yang harus dilakukan dengan lebih terperinci. Yang seterusnya, komunikasi mengenai semua langkah tindakan. Komunikasi mengenai semua langkah tindakan ni adalah untuk menyediakan komunikasi antara setiap kaki tangan tu sentiasa menuju ke satu tujuan untuk bagi pelanggan faham apa yang hendak disampaikan oleh kaki tangan. Okey, seterusnya kesimpulan. 7 alat kualiti dalam pengurusan kualiti menyeluruh Lembaga Tabung Haji Alustar Kedah ni sebenarnya mempunyai sistem yang lebih baik untuk membantu syarikat mengeluarkan produk atau perkhidmatan berkualiti tinggi bagi memenuhi kehendak pengguna. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.